Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi pada kalam muhasyi qauluhu wa li'annaha azharu. Ini nak mensyarahkan bagi kalam syarih wa summiyat ma'nawiyatan mansubatan ila al-ma'ani li'anna al-ittisafa bil ma'nawiyyati far'u al-ittisafi bil ma'ani wa li'annaha azharu minha idh hiya mawjudun wal ma'nawiyyatu thabitatun faqat. وهذا على رأي مثبت الأحوال وأما على رأي من لا يثبتها فقادر عنده عبارة عن قيام القدرة بالمحل إلى آخره إلى آخر. Jadi sambung daripada perbincangan berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Maka ma'nawiyah ni dia kata nisbah, dinamakan ma'nawiyah nisbah kepada ma'ani. Kerana bersifatnya dengan ma'nawiyah itu furu' daripada bersifat dengan ma'ani. Dan dari kerana ma'ani itu lebih zahir daripada ma'nawiyah. Kerana ma'ani itu sifat yang wujud. Adapun ma'nawiyah itu sifat yang hanya sabit, hanya faham dan reti sahaja. Wahadha ala ra'yi muthbitil ahwal. Ini di atas pandangan yang mensabitkan ahwal, bahagian yang menengahi atau satu kisim yang mana ahwal ini menengahi antara perkara yang maujud dan juga perkara yang ma'dum. Wa amma ala ra'yi man la yuthbituha, adapun di atas pandangan ala ra'yi man la yuthbituha, golongan atau ulama yang tidak mensabitkan ahwal, faqadirun, maka qadirun itu dia itu ibarat indahum, di sisi mereka, ibaratun an qiyamil qudrah bil mahalli, ibarat daripada adanya kudrat pada mahal, pada zat. Mahal dengan maksud zat makna adanya sifat ma'ani atau kudrat. Contoh sini, adanya kudrat pada zat itu qadirun dah tu. Qadirun tu ibarat reti daripada adanya sifat kudrat pada zat ila akhiri. Okey, kita masuk pada kalam muhasyi rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa li'annaha azharu, dan dari kerana sesungguhnya ma'ani itu lebih zahir. Ini qauluhu ni atfu illatin 'ala al-ma'lul. Ini ataf illah di atas ma'lul. Ataf illah diatahkan illah atas ma'lul. Mana? Wali annaha ni azhar. Jadi ini termasuk daripada mengatafkan illah di atas ma'lul. Ka'annahu qala. Takdirnya macam mana? Seakan-akan musannif berkata, innama kana littisafu bil ma'nawiyyati, hanya sahaja bersifatnya dengan ma'nawiyah itu far'u littisafi bil ma'ani, ialah furu', cabang daripada bersifatnya dengan ma'ani. Kenapa? Li'annaha azhar. Bersifatnya dengan ma'ani. Li'annaha azharu, kerana dia lebih zahir. Ila akhirih.
Kerana apa? Kerana ma'ani itu lebih zahir. Jadi ini atah illah di atas maklul. Atah illah di atas maklul. Okey. Habis. Kata dia, wa aidan, dan lagi pula, fal ma'ani malzumatun. Ma'ani itu ialah yang dilazimkan. Wal ma'nawiyatu, dan sifat ma'nawiyah tu lazimatun. Dia itu yang lazim. Jadi ma'ani itu ma'ani itu malzumah, ma'nawiyah itu lazimah. Bila begitu, ma'ani itu malzumah, yang dilazimi. Ma'nawiyah itu lazim. Dia lazim bagi ma'ani. Tersebut dah sebelum ni kan? Mana tadi? Ma'ani itu malzum. Ma'nawiyah itu malzumah. Ma'ani itu malzum. Malzumah. Ma'nawiyah itu lazimah. Okay. Betul tak? Okay, jelas. Okay. Wal lazimu, maka bila demikian, maka al-lazimu far'ul malzum. Tentulah sesuatu yang lazim itu dia furu' daripada malzum. Apa maksud? Ay yulahadhu ba'da mulahadhatihi. Dia itu dimulahadhah, diperhati dan direti setelah kita perhati dan reti malzum. Makna kita faham malzum baru ada lazim. Kita reti ma'ani barulah faham apa itu ma'nawiyah. Sebab ma'nawiyah itu kefahamannya berkait dengan ma'ani. Nampak tak? Sebab dia dinisbahkan kepada ma'ani. Jadi, kenapa? Far'u malzum ay yulahadhu ba'da mulahadhatihi. Lazim itu dimulahazahkan setelah dimulahazah malzum tersebut. Okey, habis. Fa in qulta, jika kamu kata yasihu aidan an yuqala, boleh juga kita kata al-ma'nawiyatu malzumatun. Ma'nawiyah itu malzumah. Wal ma'ani lazimah. Ma'ani itu lazimatun. 5 marrah. Dari barang yang kita telah sebut, 5 marrah annahuma mutalaziman. Bahawa kedua-duanya berlazim-laziman. Kalau gitu boleh kita kata terbalik. Kita kata ma'nawiyah malzumah, ma'ani jadi lazim, boleh juga kata. Nampak tak? Ma'ani kita jadi lazim, ma'nawiyah kita kata malzumah. Boleh. Kerana kedua-duanya berlazim-lazimah. Qultu, maka aku jawab. Fa'in qulta. Jika kamu kata gini, jawabnya ke mana? Qultu, lamma kana ta'akkulu al-ma'nawiyati yatawaqqafu. Dan tatkala adalah dari walamma, tatkala adalah ta'akkul ma'nawiyah itu terhenti di atas ala ta'akkuli, terhenti di atas ta'akkulil ma'ani, faham reti ma'nawiyah itu, ta'akkul ma'nawiyah itu terhenti di atas kita faham reti dan ta'akkul ma'ani, ala ta'akkulil ma'ani liwujudiha, kerana sebab ma'ani itu ada, dari kerana itu dikhususkan khussatil ma'ani, dikhususkan makna ma'ani itu biwasfi malzumiyah. Dia kata gini, kerana faham ma'nawiyah itu kena reti ma'ani. Dari kerana itu kita sifatkan ma'ani itu dengan malzum. Bil malzumiyah ay bikauniha malzumah. Sebab itulah, sebab nak reti ma'nawiyah kena reti ma'ani dulu. Jadi ma'ani itu asal, dari kerana itu kita sifatkan dia sebagai malzum, malzumah. Wal ma'nawiyatu biwasfi, dan dikhususkan ma'nawiyah biwasfi lazimah. Kita panggil lazimiyah, biwasfi lazimiyah, kaunihi laziman. Okay? Habis. Wahadha ay wa qawlul musannifi, dan bermula kata musannif itu.
Apa kata dia? Thumma sab'u sifatin ila akhirih. Qauluhu itu jarin ala ra'yi muthbitil ahwal, berjalan di atas, berlaku di atas pandangan ulama yang mensabitkan ahwal. Apa itu ahwal? Ail al-wasitati bainal mawjudi wal ma'dum, iaitu satu yang menengahi di antara perkara yang ada dan perkara yang tak ada. Siapa musbitil ahwal? Wahuwa imamul haramain, imam haramain, wal qadhi, dan juga qadhi Abu Bakr al-Baqillani, wa man wafaqahuma, dan orang yang mengikut mereka berdua. Jadi dari kebanyakan kitab-kitab dinisbahkan ulama-ulama mutaqaddimin lah yang mensabitkan ahwal di kalangan ahli sunnah, ialah Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakr al-Baqillani. Nampak? Adapun di kalangan ahwal ni, dinisbah orang yang pertama mensabitkannya Abu Hashim Hal Bahsyami Abu Hashim al-Jubba'i. Abu Hashim al-Jubba'i. Jadi Abu Hashim ni Mu'tazilah dia ni. Abu Hashim al-Jubba'i. Abu Hashim ni, beliau ni dialah asal daripada pandangan yang membawakan adanya, mengatakan adanya ahwal di antara sesuatu, di antara maujud dan juga ma'dum, sehingga dinisbahkan apa nama ni, qaul berkaitan hal ni kepada Abu Hashim. Wa halu bahsyami wal kasbu asy'ari. Jadi kasbun nazariyah yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Hal dinisbahkan kepada apa nama ni, Abu Hashim al-Jubba'i. Abu Hashim al-Jubba'i. Jadi Abu Hashim al-Jubba'i ni Mu'tazilah. Maka di kalangan ulama ahli sunnah yang ambil pandangan ini, dia ialah pandangan bahawa adanya perkara yang menengahi. Dan kalau gitu kita kata Imam Haramain dengan Abu Bakar Baqillani ni Mu'tazilah. Tak, sebab ni perbincangan tentang makhlukat. Perbincangan tentang al-mumkinat, makhlukat. Jadi adanya bahagian ketiga tu berdasarkan kekuatan dalil dan lemah dalil je. Jadi tak berkait dengan dia terpengaruh Mu'tazilah, maka di Mu'tazilah dia rosak akidah. Ini tak ada kaitan ni. Makna orang yang mengisbatkan ahwal atau tak mengisbatkan ahwal, dari segi ahwal tu sendiri, ia perbincangan tentang pembahagian al-mawjudat ay al-hadithat. Mawjudat al-hawadith, perkara mawjud yang bangsa baharu ni. Ataupun secara umum lah kita kata. Sebab dia akan melibatkan sifat Tuhan juga ahwal ni. Jadi daripada situ pembahagian itu tidak ada, kita kata, kaitan dengan menyebabkan akidah apa nama ni, berpegangnya dengan ahwal ni menjadi rosak pada akidah. Sebab dia pembahagian kepada taksim kepada benda al-asya' tu. Taksim kepada al-asya', al-mawjudat wal ma'lumat. Dan amru i'tibari itu adalah, cumanya ada tak di antara mawjud dan juga ma'dum itu perkara yang menengahi. Jadi sebagaimana yang pandangan jumhurnya mengatakan al-asya' itu 3 saja. Pertamanya mawjud. Yang keduanya ialah ma'dum. Kemudian ada satu perkara yang dia ma'dum juga, tapi dia kita dapat faham pada akalan, mawjud fi dhihni. Kita reti saja tapi dia tak ada. Dia tidak ada. Fil kharij dia tidak mawjud. Orang panggil sebagai amrun i'tibari. Okay, ni pandangan yang mu'tamad dah. Sebab perkara itu sama ada atau tak ada, atau dia tak ada tapi kita reti dan faham. Cuma pandangan yang mensabitkan ahwal ni, dia mengatakan ada lagi perkara yang menengahi. Di antara mawjud dan juga ma'dum itu kita panggil sebagai hal.
Jadi di sisi mereka al-asya' tu ada 4. Maujud, hal, amrun i'tibari, ma'lum. Jadi sekadar pembahagian gini tak ada kesan pun. Makna kalau kita nak kata Imam Haramain, kenapa dia ambil pandangan Abu Hashim Al-Jubai ataupun Qadhi Abu Bakr Baqillani, adakah dia menyebabkan Mu'tazilah? Tidak. Kerana benda ini anda berkaitan akliyat pada masalah pembahagian, taksim saja. Okey. Mana orang tak setuju tak setuju atas dasar kekuatan dalil saja. Atas dasar dalil kuat tak kuat. Ada tak dalil yang menyokong adanya sabitnya hal. Ataupun masih zon, masih syak lagi, maka tak perlu disabitkan lah. Okey. Jadi di sini dia kata, ini pandangan Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Dia tak sebutlah Abu Hashim Al-Jubai itu sebab itu Mu'tazilah. Jadi di sini waman wafaqahuma. Dan yang mengikut mereka berdua. Kemudian katanya wan nafsu tamilu ilaihi, dan jiwa diri ini, nafsu ini cenderung kepada pandangan ini. Kama qalahu Sanusi, sebagaimana berkata Imam Sanusi. Imam Sanusi sebut dalam sebahagian kitabnya, dia kata nafsu itu cenderung bahawa menyabitkan ada benda yang tak sampai tahap maujud dan tak sampai tahap ma'dum. Jadi kan itu dia dalam akidahnya dia membilangkan dan meletakkan sifat maknawiyah itu, hal maknawiyah tersebut, kerana dia cenderung pada mensabitkan ahwal. Nampak? Sebab tu kata wan nafsu tamilu. Dan bukan dari segi burhan atau dalil qat'i ini, nafsu tamilu, diri itu cenderung kepada pandangan ini. Satu lagi, bila kita faham gini, juga berkaitan dengan banyak kali kalau kelas ataupun pengajian yang kita buat, kita datangkan iskal kenapa biasa orang membawa ataupun mengwar-warkan bahawa yang membilang sifat 20 ni ialah Maturidiyah, dan Asy'ariyah mengira sebagai sifat itu 13 saja, dengan ditolak maknawiyah dengan maksud tidak dibilang sebab dia ahwal. Lalu dinisbahkan bahawa Asy'ariyah menafikan ahwal, Maturidiyah mensabitkan ahwal. Maka di sisi Asy'ariyah 13, di sisi Maturidiyah 20. Jadi kalam tu sebenarnya di mana kehasannya? Nampak tak? Kalau ada asatidzah, ikhwah semua yang dapat sumber. Dapat sumber. Sebab sekadar pencarian, sumber daripada mana yang mengatakan bahawa Maturidiyah mengatakan sifat tu yang dibilang tu 20. Kalau dalam masalah ni, dalam ta'liqat saniyah pun kita ada tulis. Kenapa? Kerana benda ini kalau dari segi bilangannya tak akan jadi gitu. Kerana di sisi Maturidiyah dia ada satu sifat ma'ani lagi yang disabitkan, iaitu sifat takwin. Sifat takwin. Makna di sisi mereka ada satu sifat lagi nama sifat takwin. Dia bukan 7 lah. Bila begitu, macam mana boleh jadi bilangan tu 20? Jadi khulasahnya apa yang dapat difaham sekadar apa yang di kajian atau pembacaan yang dibuat oleh Hana, maka khilaf antara 20-13 ni khilaf dalam Asy'ariyah sendiri. Khilaf dalam Asy'ariyah sendiri, aliran dalam mazhab Asy'ariyah sendiri. Antara mereka yang mensabitkan ahwal atau cenderung kepada Qadhi dan juga Imam Haramain, maka maknawiyah dibilang jadi 20. Di antara kemudian orang yang tidak mensabitkan ahwal, seperti Imam Razi dan seumpamanya, maka dinafikan ahwal, maka dibilang sifat 13. Mereka itu semua daripada madrasah Asy'ariyah. Jadi tak ada kaitan lah dengan Maturidiyah di sini, tapi diulang-ulang sampai sekarang lagi diulang. Kebanyakan mengajar bila sebut 13-20 ni dinisbah 20 tu kepada Maturidiyah dan 13 itu kepada Asy'ariyah. Itu kena tahqiq balik itu. Tahqiq balik sumber itu. Sumber itu naknya sumber jangan kitab Melayu lah, nak sumbernya daripada kitab Arab. Sumber daripada kitab Arab daripada mana? Sebab sekadar ditengok kitab Maturidiyah sendiri, Bad'ul Amali, Nasafiyah dan syarah-syarah Nasafiyah, apa lagi? Kitab-kitab daripada mazhab Maturidi,
al-musayarah, al-musamirah, dalam tu tidak disebut bahawa mereka menyabitkan 20 sifat. Wallahu alam. Masih kalau ada siapa-siapa yang dapat berfaedah, jazahullahu khairan. Okey. Jadi wan nafsu tamilu ilaihi kama qalahu Sanusi. Wa qad istadalla alaihi. Dan sungguhnya telah wa qad istudilla. Ustudilla, dibuat dalil di atas pandangan yang mensabitkan ahwal ni, biwujuhin, dengan beberapa wajah. Sekarang ni dia akan ceritakan apa dalil yang mensabit bagi golongan ulama yang mensabitkan ahwal ni. Wa qad istudilla alaihi biwujuhin, dan dibuat dalil di atas hal tadi itu dengan beberapa wajah. Minha annal kulliyah, bahawa sesuatu yang kulli, alladhi, mafhum kulli ni, al-mafhum kulli. Ni pun istilah mantik ni kena faham. Al-kull dengan kulli. Beza tu. Al-kull dengan kulli. Kulli ni merujuk kepada mafhum. Mafhum zihni. Secara mudah gitulah. Secara panjangnya tengok dalam kitab mantik lah. Annal kulliyya alladhi lahu juz'iyatun muhaqqiqatun, lahu juz'iyatun muhaqqaqatun, yang mana kulli ini mafhum zihni kulli yang baginya ada juz'iyat muhaqqaqah, yang ada sungguh ti pada juz'iyat itu. Mithlul insan, contohnya al-insan, mithlul insan. Okey. Insan ni lafaz itu mafhum kulli yang ada pada zihin kita. Kita faham insan tu apa? Manusia. Apa itu manusia? Manusia itu ialah apa yang kita faham. Okey. Laisa bimawjud, yang ada dalam pemahaman kita, mafhum kulli itu ada tak di luar? Ada tak mafhum insan tu di luar? Tak ada. Yang ada ialah ma sadaq ala insan tu. Laisa bimawjud. Yang ada apa? Zaid, Ahmad, Siti, Zainab. Tu ada. Tu juz'iyat ada tu. Tapi insan tu sendiri. Insan tu sendiri ialah mafhum kulli. Hayawanul natiq. Al-hayawanul natiq itu. Tu mafhum kulli. Tu ada dalam fikiran kita. Yang di luar ni ada orang. Betul lah, orang tu insan lah. Tapi insan tu dia bukan musyakhas. Dia hanya mafhum kulli. Laisa bimawjud. Kenapa dia tak mawjud? Wa illa, jika tidak. Kalau tidak, dengan maksud dia mawjud, lakana musyakhasan. Maka insan ni dia musyakhas. Kalau mafhum kulli ini, insan itu, dia itu mawjud fil kharij musyakhas, fala yakunu kulliyan. Maka orang tak jadi kulli. Sebab dia dapat ditashkhis. Dia ada wujud khariji musyakhas. Maka dia bukan mafhum kulli dah. Nampak tak ni? Tak tahu lah nampak ke tak. Nampak ni kena tengok bahagian mantik lah. Kena pergi wujud, baca balik di mantik. Okay? Orang yang ada dah asah ni, dia faham lah. Jadi, insan satu mafhum zihni kulli, yang mana yang wujudnya juz'iyat dia kat luar. Ahmad, Zaid itu. Itu orang panggil dia insan. Tapi insan tu sendiri ada tak? Yang kita nama insan. Jangan kira lah orang tu tak nama insan. Nama saya insan. So kira lah tu. Itu nama insan. Tapi insan sebagai mafhum tu tak ada di luar. Kalau dia ada di luar, dia musyakhas. Bila musyakhas, dia bukan mafhum kulli lagi. Fala yakunu kulliyan. Okey. Kemudian insan ni, kita nak kata dia mawjud di luar pun tidak ada. Wala bima'dumin, dan dia bukan tak ada sungguh. Wa illa lakana juz'an min ajza'il mawjud. Dan dia bukan tak ada. Dia bukan tak ada berlaku langsung. Wala bima'dumin, laisa bimawjudin, wala bima'dumin, dan bukan tak ada langsung. Wa illa, jika tidak, dengan maksud dia ma'dum, tak ada sungguh, lakana juz'an
min ajza'il mawjud. Maka dia itu adalah dia dikira satu juzuk daripada juzuk-juzuk yang ada. Kalau dia itu kita kata dia tak ada langsung. Dia tidak ada langsung. Nampak tak? Maka dia itu satu juzuk daripada juzuk maujud. Jadi hak maujud Zaid. Maka adakah insan tu juzuk daripada dia? Tak. Adakah insan tu juzuk daripada diri Zaid? Tak ada. Diri Zaid keseluruhan tu insan. Okey, tapi dia wujud tak fil kharij? Tak ada, dia hanya mafhum kulli. Dan dia tak ada ke? Dia pun bukan tak ada sungguh. Kalau tak ada sungguh, tak ada sungguh. Maka jadilah insan itu dia itu satu juzuk daripada juzuk diri Zaid. Kazaidin. Contoh dia kata Kazaidin. Mathalan. Maka limtina'i. Kenapa dia begitu? Kenapa dia bukan ma'dum? Limtina'i takumu. Limtina'i. Antakuma. Ketaqawum. Ada tak sini? Limtina'i antakum. Limtina'i antakuma. Limtina'i taqawumil mawjud. Gitu kot. Masdar lah kot. Ada nuskhah yang berbeza ke? Baca masdar lah. Limtina'i taqawumi al-mawjudi bil ma'dum. Kerana terhalangnya, ternafi dan mustahilnya terdirinya maujud dengan benda yang ma'dum. Okey. Kita kata tadi kan, diri Zaid tu. Zaid ada tak? Zaid ada. Zaid ni insan. Dia ni insan. Okey. Adakah maujud sehingga kita boleh nampak? Tak. Kita nampak diri Zaid. Insan tu hanya kita reti dalam akal kita. Dipanggil kulli. Adakah dia tak ada langsung? Kalau dia tidak langsung, dia tu jenis tak ada. Maka Zaid ni panggil insan tak? Zaid ni panggil insan. Maka Zaid ni juzuk daripada diri, juzuk daripada mafhum insan. Dan insan ni tak ada, ma'dum. Maka Zaid yang ada itu, yang maujud kan? Zaid itu ada. Dia itu ada padanya sifat ma'dum. Ada padanya ma'dum. Itu kata, kerana mustahilnya berdiri limtina'i taqawumil ma'dumi taqawumil mawjudi bil ma'dum. Kerana terhalang dan mustahilnya terdirinya maujud daripada benda ma'dum. Sebab Zaid ni insan. Maka bila kita kata insan ni ma'dum sungguh, maka seakan-akan juzuk daripada Zaid itu ma'dum. Juzuk daripada Zaid itu ma'dum. Bila gitu, tak ada lah Zaid. Jadi mustahil lah. Okey. Taqawum masa betul dah ni. Ai kaunuhu muqawwiman lahu wa juz'an minhu, iaitu keadaan ma'dum itu muqawwiman, membina, menjadikan diri Zaid atau terbina diri Zaid ataupun juzuk daripada juzuk-juzuk Zaid. Ajza'i mahiyatihi, mahiyah Zaid. Sebab Zaid itu insan. Kalau kita kata insan tu ma'dum sungguh, maka diri Zaid itu berjuzuk daripada diri Zaid itu, ataupun yang mendirikan diri Zaid itu ialah sesuatu yang ma'dum. Tiba-tiba Zaid itu ada. Mustahil lah. Limtina'i taqawumil mawjudi bil ma'dum ay kaunuhu muqawwiman lahu wa juz'an min ajza'i mahiyatihi. Bila kita kata insan, mawjud pun tidak, ma'dum pun tidak, fathabata kaunuhu wasitatan, maka sabitlah bahawa insan itu, dia itu wasitah, dia itu perantara, wahwal matlu, dan itulah yang dituntut. Jadi sabit hal. Ini salah satu dalilnya. Itu satu dalil. Sebab itu ilmu ni, kalau bab ni, dakwah ni bukan fardu ain dah ni. Nampak dah? Bukan fardu ain dah. Nak bicara dalil isbat al-ahwal. Dalil mengisbatkan ahwal, mengisbatkan hal.
Cerita orang kampung. Tak penting pun ni. Hal tu ada tak ada tu sekadar pendalilan saja. Kuat tak kuat dari segi hujah lah. Jadi di sisi ketuntutan ilmu fardu ain tidaklah. Cuma ini di sisi ahlinya bolehlah belajar. Wa minha, dan di antara wujuh pada nak mengisbatkan hal ini, annas sawada. Okey, yang kedua. Annas sawada yusyarikul bayadha fil launiyati. Warna hitam tu dia bersyarikat, dia bersama dengan putih pada keadaannya warna. Fil launiyah ai fi kaunihima launan. Pada keadaan kedua-dua itu warna belaka. Putih pun warna, hitam pun warna. Wa yukhalifuhu, dan dia menyalahi putih sawadiyah, putih ni menyalahi hitam pada sawadiyah, pada kehitaman, pada sifat hitam. Maka fayataghayarani, maka berbezalah kedua-duanya, warna hitam, warna putih itu berbeza. Daruratan, secara darurah. Tak perlu fikir panjang lah. Berbezalah. Sebab putih tidak menyertai hitam pada kehitaman. Tapi putih menyertai hitam pada keadaan mereka berdua itu warna. Okay. Jadi dia kata fayataghayarani daruratan, maka terbezalah kedua-duanya secara darurah. Mukhalifatan ma bihi, sebagai mukhalifatan, nak membezakan ma bihi tamayuzu, apa yang dengannya berlaku tamayuz, berlaku perbezaan. Jadi tentulah putih dengan hitam tu, bila kerana dia terbeza, tentulah ada benda yang menyebabkan dia putih terbeza daripada hitam, iaitu sawadiyah itu tidak ada. Mukhalafatan ma bihi at-tamayuz. Wahwa sawadiyah, iaitu kehitaman. Maka dia itu terbezalah dia. Ma bihi tamayuz wahwa sawadiyatu lima bihi tasyaruk, akan perkara yang berlaku dengannya musyarakah. Apa dia? Iaitu launiyah. Wahwa al-launiyah, iaitu al-launiyah. Okey, sekarang ni as-sawadiyatu, dia itulah yang menyebabkan berbezanya warna bayad dengan sawad. Kerana apa? Kerana pada sawad itu ada saudaniyah. Yang mana kalau tidak kerana adanya saudaniyah, maka kedua-duanya itu kita musyarakah pada launiyah, keadaan kedua-duanya itu warna. Bila begitu, fala yakhlu, tidak sunyi. Ni dia datang sabru taksim ni. Dia buat dia hurai perincian. Kalau maka tak lari dia sama ada begini. Kalau tak begini. Kalau begini. Tengok. Wala yakhlu imma an yujada hadhanil wasfani. Maka tidak sunyi. Ihtimal pertama, imma an yujada hadhanil wasfan, bahawa ada kedua-dua sifat ini, a'ni al-launiyata, iaitu keadaan kedua-duanya itu berwarna, sawadiyah, dan juga kehitaman. Lis-sawad, ada bagi warna hitam. Maka jadi ihtimal pertama, sama ada kedua-dua sifat ini, iaitu al-launiyah dan sawadiyah ini ada bagi warna hitam. Maka fayalzamu qiyamul arad bil aradi, maka lazim berdirinya arad pada arad. Berdirinya arad pada arad. Gimana? Sawadiyah itu arad, launiyah itu arad, sawadiyah pun arad. Jadi ada sawadiyah pada launiyah, maka arad berdiri pada arad. Lazim berdiri arad pada arad. Yang mana arad kedua tu jenis ada belaka. Itu ihtimal yang pertama.
Jadi kalau ikutnya dak jawab gitu, jawabnya mana boleh ikut, mana boleh begitu kan. Okey. Au ya'diman. Yujad au ya'dima. Ada nun kok. Tak ada. Ya'dima au wa imma an yujada, sama ada apa nama dia itu ada, an yujada au ya'dima, ataupun ya'dimani. Asalnya apa ni? Adama kan. Jadi ya'dimani, apa nama ni? Adima, ya'dimani sama ada kerana masuk an tu ya'dima sama ada yang kedua, ihtimal kedua, kedua-duanya itu tak ada. Kedua-duanya itu tak ada. Kedua-duanya tak ada. Ihtimal pertama sama ada kedua-duanya. Maka lazim daripada ada kedua-duanya itu berdiri arad pada arad. Yang kedua, sama ada kedua-duanya tidak ada. Kedua-duanya tidak ada. Maka fayalzamu tarakkubu al-mawjudi, maka lazim ya'dama bukan ya'dima, ya'dama ni. Adima ya'damu ataupun ya'dama ni. Maka yalzamu tarakkubu al-mawjudi minal ma'dum. Bila begitu lazimlah tersusunnya sesuatu yang maujud daripada ma'dum. Warna tu benda maujud. Kalau kita kata sifat launiyah dan sawadiyah tersebut, launiyah dan sawadiyah tersebut ma'dum, maka tersusun warna yang maujud daripada dua sifat yang ma'dum. Boleh terima tak? Jawabnya tak boleh terima lah. Jawabnya tak boleh terima. Nampak tak? Ni contoh sawad, warna hitam. Anda yang pertama bahawa saudaniyah dan juga launiyah. Saudaniyah, sawadiyah, saudan Allah. Sawadiyah. Keadaan warna hitam tu. Sawadiyah. Dan juga launiyah. Ada tak? Au ba'dama, bukan. Au ya'dama. Dekat sini ihtimal pertama ayujada. Ihtimal pertama. Au ya'dama. Ihtimal yang kedua. Sama ada kita kata sawadiyah itu ada belaka. Ni maujud, ni maujud. Okey. Sawad ni arak kan? Arak, berdiri arak yang ada qiyamul arak bil arak. Mana pada arak itu ada arak. Pada arak, berdiri arak pada arak. Kalau kita kata sawak ni maujud, launiyah pun maujud. Nampak? Kalau kita kata dia ma'dum pula, sawadiyah dan juga launiyah. Ni ma'dum, ni ma'dum. Ada pada arak yang maujud. Jadi arak yang maujud bersifat dengan dua sifat yang ma'dum. Ma'dum laka. Sawak pun tak ada, launiyah pun jenis tak ada. Maka lazim tarakub tersusunnya ma'dum daripada tersusunnya maujud daripada ma'dum. Boleh terima tak? Kedua-dua ihtimal tak boleh terima. Wa kullun minha muhalun, dan setiap daripadanya itu muhalun, mustahil. Bila maujud pun tidak, sawadiyah itu maujud pun tidak, ataupun sawadiyah ma'dum pun tidak, kita nak kata maujud pun tidak, ma'dum pun tidak, fathabata kaunuhuma wasitatan, maka sabitlah keadaan kedua-duanya itu sebagai wasitah.
Dia itu hanya wasitah. Wa huwal matlub. Dan itulah yang dituntut. Makna adanya wasitah antara maujud dan juga ma'dum. Nampak kalau ikutnya dari segi ihtijah ni tak kuat lagi dah. Sebab dia bawa kepada meletakkan benda pertengahan tu. Tapi dalil itu adalah. Tapi dalil sekadar iqna'i sajalah, bukan dalil burhani. Okey. Itu yang kedua. Wa minha ma dzakarahu ba'du syuyukh. Dan antara dalil yang mensabitkan ada hal ni ialah apa yang disebut oleh sebahagian syuyukh, sebahagian daripada syekh ulama, mimman nasara al-qawla bi thubutil ahwal, di kalangan ulama yang menyokong pandangan yang mengatakan sabitnya ahwal. Apa dia? Wa huwa annal qawla, bahawa pandangan yang mengatakan binafiha, dengan ternafinya ahwal, yasuddu, annal qawla binafiha, qaul itu yasuddu babat ta'lil, dia akan menutup pintu ta'lil, pintu illah, pintu ta'lil, wal hudud, dan juga pintu had, dalam masalah ta'lil illah ma'lul, dan juga masalah had, masalah ta'rif, wal muqaddimatil kulliyah, dan juga menutupkan pintu bagi muqaddimah kulliyah dalam masalah qiyas, fil adillah, pada masalah adillah dalil. Kok mana tu boleh menutup pintu ta'lil, pintu hudud, pintu muqaddimah kuliah? Wa dhalika anna nafyaha, kerana menafikan ahwal, la yumkinuhu an yu'allila, tidak memungkinkan bahawa dia nak mentaklilkan syai'an. Bila kita kata menafikan hal, tidak memungkinkan dia nak mentaklilkan sesuatu. Kenapa? Lianna idza qulna mathalan, kerana kalau kita kata sebagai contoh, hadza alimun, ini dia orang alim. Kenapa alim? Liqiyamil ilmi bihi, kerana adanya sifat ilmu padanya. Wa qadirun, dan dia ini berkuasa. Kenapa? Liqiyamil qudrati bihi, kerana adanya sifat kudrat bagi dia pada dirinya. La yastaqim, perkataan ini la yastaqimu, tidak akan jadi betul lurus, illa idza athbatna al-mughayarata, kecuali kita mensabitkan adanya mughayarah, adanya perbezaan, bainal ilmi wal alimiyah, antara ilmu dan keadaan seseorang itu berilmu. Antara ilmu dan keadaan seorang itu berilmu. Perkataan tu tidak sah kecuali tak akan jadi benar, lurus, kecuali kita sabitkan ada beza antara ilmu sebagai sifat dan keadaan orang itu berilmu. Al-alimiyah, ay kaunuhu aliman tu. Kenapa? Hatta yasihat ta'lilu, sehingga supaya jadi sah lah kita buat jadi ta'lil illah. Kita katakan ilmu itu illah kepada orang tu jadi alim. Orang itu jadi alim, maka tentu dengan sebab ada ilmu. Nak sahnya ilmu tu menjadi illah kepada keadaan dia itu alim, tentu kena mensabitkan perbezaan di antara ilmu dan kaunuhu aliman. Okey, nampak? Ni macam kuat jugalah dari segi apa nama ni, istidlal tu. Dari segi istidlal tu kuat juga ni. Okey. Itu hujah ba'dul masyayikh. Wa 'inda nufatil ahwal, dan di sisi golongan orang yang menafikan ahwal, dia kata la mughayarata, tidak ada beza pun. Tak perlu. Kenapa nak beza? Tak ada beza. Fala yastaqimu, maka tidak jadi istiqamah, takkan jadi lurus. Lima fihi min ta'lili syai', kerana pada perkara itu, lima fihi, padanya itu, min ta'lili syai' binafsihi, mentaklilkan sesuatu dengan dirinya. Kita taklilkan
Ilmu itulah yang ada pada diri alim. Jadi alim kerana ada ilmu. Ilmu tu diri orang yang alim. Gitu contohlah. Maknanya tak ada beza pun kerana dia itu merujuk pada diri yang sama juga. La yastaqimu. Apa ni? Fala yastaqimu lima fihi min ta'lil syai', kerana pada diri perkara itu daripada mentaklilkan sesuatu dengan diri sendiri. Wala yumkinuhu. Okay. Wala yumkinuhu, dan tidak mungkin an yuhadda. Baca kalau takdi, kalau baca an yu'allal syai'an tak. Molek baca mabni lil majhul lah situ. Kalau mabni lil ma'lum an yu'allila syai'an. Boleh juga ni. La yumkinuhu an. Pandangan ini tidak boleh an hadda yahuddu. An yahudda syai'an. Bahawa dia nak menghadkan sesuatu. Juga yang menafikan ahwal ni, maka tak boleh kita nak hadkan sesuatu, nak ta'rifkan sesuatu. Kenapa? Li'annal hadda, kerana had ta'rif itu murakkabun min ammin wa khassin, daripada perkara yang umum dan perkara yang khusus. Jadi dalam ta'rif ni, ta'rif al-had, maka dalam tu ada jins yang umum dan ada fasal yang mengkhususkan jins tersebut. Maka had itu murakkabun min amin wa khasin. Masalan, idza qulna, jika kita kata fis sawadi, pada contoh warna hitam, kita kata apa? Innahu launun qabidun lil basari. Hitam itu ialah warna yang qabid lil basar, menutupkan, menyekatkan bagi penglihatan. Ni takrif sains ni. Kenapa hitam? Kerana dia sekat warna, dia seduk. Dia seduk warna-warna pelangi tu, sebab tu nampak hitam. Ulama dulu pandai sains ni. Tak? Ulama dulu bukan pandai ilmu syariah, ilmu agama saja, ilmu alam mereka pandai juga. Jadi warna hitam tu qabid, dia pegang bagi penglihatan. Sebab itu dia, warna hitam ni dia menyerat warna-warna lain, sebab itu kita nampak hitam. Nampak? Qabidun lil basar. Itu takrif hitam lah. As-sawad innahu launun qabidun lil basar. Black hole. Nah istilah dia. Black hole namanya. Black hole tu langit tu. Ni bukan lohong hitam, bukan lohong hitam. Ini warna hitam tu sendiri. Kadang sains kita belajar kan. Warna tu kita macam mana cara mata melihat warna. Warna putih sebab apa? Dia memantulkan semua warna. Jadi kita nampak putih. Nampak tak? Hitam dia menyerat semua warna. Maka dia, kerana itu kita nampak hitam. Maka fala buddha, maka tak dapat tidak an tu ta'aqqala mughayaratun, maka tak dapat tidak bahawa dita'akulkan perbezaan bainal launiyah, antara launiyah, keadaan dia itu warna, wal qabidiyah, dan keadaan dia itu meresap dan menyerat, menarik warna. Tak? Kan dia kata kita arif dia launun qabidun lil basar. Maka ada dua mafhum tu. Dia itu laun umum, sifat dia qabidun lil basar. Maka kena tentu ada beza antara launiyah dengan qabidiyah. Idh law kana syai'an wahidan. Kalau kedua-dua itu satu benda. Kalau launiyah dengan qabidiyah itu satu benda, lama aghnal qaidu athani syai'an. Nescaya tidak mengkayakan sesuatu, tidak mencukupkan qaid yang kedua sesuatu. Tak ada faedah lah. Lama aghna qaidu athani syai'an. Nescaya tidak memberi faedah qaid yang kedua sesuatu. Mana?
Qaid kedua mana? Qaid kedua kena pada qabidun lil basar. Kita takrifkan sawat itu launun qabidun lil basar. Jadi launiyah tu umum. Qabidun lil basar, qaid ni kena ada. Fasal ni kena ada. Kalaulah kata launiyah dengan qabidiyah benda sama, tak ada faedah buat mari qabidun lil basar. Syara la ilaha illallah. Walakana qauluna, dan jadilah perkataan kita launun qabidun bimanzilati qauluna launun. Warna-warna. Dah kalau benda tu sama, fala yatamayyazu, maka tidak terbeza as-sawadu anil bayadi, warna hitam daripada putih, hina idzin, ketika itu. Okey. Asyhadu wa nafil hali laisa indahu ma. Okey, ada pun orang yang menafikan wa nafi hal. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tunggu kita jawab azan. La haula wala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatu al-qa'imah wa ashrafa wa darajata wa ba'ath maqama innaka la tukhlifu al-mi'ad. Okey, balik mula. Berhabis sikit lah bincang hal je lah ni. Macam tak ada hal lain kita. Okey. Jadi bila begitu, wana fil hali, orang yang menafikan hal, laisa indahu ma'nayani mutaghayyirani, tidak adalah di sisi mereka dua makna yang berbeza. Wala umumun wa khususun, dan tidak ada di sisi mereka umum dan khusus. Fala yumkinuhu al-haddu al-murakkabu, maka tidak bolehlah, tidak memungkinkan oleh had murakkab, had yang tersusun daripada jinsin wa faslin, daripada jins wa fasal. Wala yumkinuhu, dan tidak memungkinkan dia juga, fahmu muqaddimatin kulliyah, tidak memungkinkan mereka untuk faham muqaddimah kulliyah fil adillah, pada masalah dalil. Li'annal kulliyata, kerana satu yang kulliyah, hukum yang kulliyah itu, yalzamuha al-ishtirakul ma'nawiyyu, melazimkan dia oleh ishtirak maknawi. Satu hukum yang kulliyah melazimi kita nak jadikan dia tu hukum yang kulliyah, satu kaedah umum yang kulliyah, dia ada perkara yang ishtirak maknawi padanya, barulah dia tu kita panggil hukum yang kulliyah. Wa nafil ahwal laisa indahu ishtirakun, maka orang yang menafikan ahwal tak ada lah ishtirak, illa fil lafzi, kecuali ishtirak pada lafaz sahaja, pada makna tak ada ishtirak. Jadi orang nafi ahwal ni seakan dia kata ishtirak pada lafaz saja tapi tak ada pada makna. Wa hadza kulluhu wadihun, ini kesemuanya jelas dari segi istidlal
bagi musbitil ahwal, golongan yang mensabitkan hal ni jelas. Jelas katanya. Kata Syekh Syarqawi. Ghaira annahu 'inda ta'ammuli, namun ketika dita'ammul, kita perhatikan. Walaupun dalil jelas dah tu. Dari segi yang dikatakan akhir, dalil dia jelas. Dari segi istidlal. Ghaira annahu 'inda ta'ammul, namun ketika kita ta'ammul as-sadiqi, kita perhatikan benar-benar, wal fahmi as-sa'ibi, dan fahamkan betul-betul, la yuntijul matlu, dalil itu tidak menatijahkan apa yang dituntut. Dia istidlal dalil tadi tak bawa kepada natijah. Apa natijah? Mensabitkan hal juga. Tak akan bawa situ. Wala yaridu, dan tidak datang hujah tersebut untuk irad ala nufatil ahwal, di atas orang yang menafikan ahwal. Bahkan dalil itu tak boleh nak dijadikan irad untuk menolak orang yang menafikan ahwal. Kenapa? Kenapa tak boleh jadi irad kepada orang menafikan ahwal tadi? Li'annahum, kerana sesungguhnya nufatil ahwal tu, orang yang menafikan ahwal tu, wa inna fauha, walaupun mereka menafikan ahwal, la yanfuna, mereka tidak menafikan al-i'tibar az-zihni, i'tibar zihni. Mereka menafi ahwal, mereka tidak menafikan i'tibar zihni. Benda itu amrun i'tibari. Benda amrun i'tibari zihni. Tak nafi. Walaupun dia kata ahwal tak ada, tapi dia kata ada amrun i'tibari, i'tibar zihni itu. Wahina izin, maka ketika itu fala yalzamu saddu babi syai'in mimma dzukira, maka tidak lazim oleh tutup pintu satu pun yang disebut dahulu. Maka tak lazim tertutup pintu hudud, tertutup pintu ta'lil, tertutup pintu qawaid kulliyah, muqaddimah kulliyah. Tak mesti. Sebab apa? Sebab dia tak nafikan kepada wujudnya umur i'tibariyah. Nampak tak? Okey. Fala yazamu saddu babi syai'in mimma dzukira. Maka bila begitu, kata Syekh Syarqawi, fasara al-khilafu bainana fil hali, jadilah khilaf di antara orang yang menafikan hal, wa muthbitiha, dan orang yang mensabitkan hal tadi. Khilaf itu sara al-khilaf lafziyya, dipanggil khilaf lafzi saja. Makna apa khilaf lafzi? Khilaf yang mana idza tala'al al-khasmu dalilul akhar laqala bihi. Kalau lawan melihat dalil puak-puak satu lagi, dia akan kata gitu juga. Itu khilaf lafzi. Ataupun kita kata khilaf alladzi la yuaddi ila atharin, khilaf yang tidak membawa kepada kesan. Itu khilaf lafzi. Kesannya tak ada. Dari segi khilaf tu lafaz je. Hak ni nama ahwal. Orang yang kata ahwal kata nak namakan benda ni ahwal. Orang yang tak sabit ahwal, dia kata ni masuk dalam umur i'tibariyah. Nampak tak? Bila begitu, la yanfuna li'tibar adh-dhihni. Mana tadi? Sara al-khilafu lafziyan li'anna, kerana man nafaha, orang yang menafikan hal, arada nafya ziyadatiha ala qiyami malzumiha, mereka memaksudkan bahawa menafikan ada lebihnya hal di atas berdirinya malzum pada diri, pada zat sesuatu tu. Kal kudrati, seperti kudrat bizat, yang duduk pada zat. Tak ada benda lain yang ada pada zat selain daripada ada kudrat pada zat. Tak ada benda lain dah. Jadi yang menafikan ahwal kata gitulah. Kudrat ada pada zat dah tu lah. Tak ada benda lain yang lebih, yang kita nak boleh kata pula ada benda lain lebih pula daripada adanya kudrat pada zat. Wa man athbataha, adapun orang mensabitkannya, arada tahaqquqaha, mereka memaksudkan adanya hal itu, tahaqquknya hal itu, fi kharijil adhan, pada kharij adhan. Pada kharij adhan ni bukan kharij kharijil a'yan, bukan. Kharijil adhan ni luar akal, maksudnya benda itu ada sungguh. Bukan ada siapa nampak, tapi ada ia. Gitu. Payah juga benda buat akliyat ni.
Jadi gini. Tengok dulu. Dia ada dia panggil apa nama ni? Benda yang zihni. Dakhil apa ni? Kharij zihni. Mana tadi? Dakhil zihni, yang ada kharij zihni dan ada khariji al-ayan. Ada pada luaran. Hak ni ada pada luaran ni, hak ada maujud sungguh ni. Kharij al-ayan, ada sehingga dapat dilihat. Yang kita sifatkan dengan maujud. Ni juga kena faham ni. Ada setengah orang Wahabi, sebut tu Wahabi, dia kata, Asy'ariyah kata Tuhan tak ada wujud, hanya di sisi Asy'ariyah ni wujud pada dalam zihin saja. Tak betul. Dia kata di sisi Asy'ariyah, sebab Asy'ariyah menafikan Allah Ta'ala bertempat. Maka di sisi Asy'ariyah, mereka kata, Asy'ariyah mengata Tuhan tu ada dalam fi dhihni saja. Tak ada wujud fil kharij. Sebab dia kata kalau nak wujud fil kharij ni mesti bertempat. Maka Asy'ariyah menafikan wujud Tuhan fil kharij, tapi wujud Tuhan tu hanya fi dhihni mafhum saja. Tu tak betul tu. Tak kena tu. Asy'ariyah, hatta orang Islam tak kata Tuhan ni hanya wujud fi zihin saja. Wujud sungguh lah, ada sungguh. Boleh nampak tak? Boleh nampak lah. Dah boleh nampak tu makna boleh nampak sekarang. Tak boleh nampak lah di dunia ini. Tapi dia wujud fil kharij sungguh. Dengan wujud yang mutlak. Istilah gini mereka tak faham. Dia faham wujud mutlak tu makna wujud dalam akal saja. Sekira-kira tak ada di luar dan boleh nampak. Ini Mu'tazilah pula. Wahabi ni dok faham istilah yang digunakan oleh ahli kalam. Allah Ta'ala wujud di sisi wujud yang mutlak. Wujud mutlak ni wujud yang tidak dikaitkan dengan had, dengan zaman, dengan makan. Itu maksud dia. Dia pergi faham wujud mutlak ni ialah wujud fi zihin saja. Ada saya baca ni. Nampak tak? Ini orang yatataffalu ala ma'idati ahli kalam. Mereka cuba nak berani-berani atas istilah ahli kalam. Mereka pergi faham sendiri istilah tu dengan kefahaman. Akhirnya tu dua Asy'ariyah mengatakan Tuhan ni di sisi Asy'ariyah ni ma'dum. Sebab tu dikata Asy'ariyah ni ya'budul ma'dum, menyembah Tuhan yang tak ada. Kita kata bukan ada. Wujud mutlak tu bukan maksud wujud dalam akal saja, tak ada di luar, bukan. Dia tak faham tu. Wujud mutlak yang tidak dikait dengan zaman, dengan makan, dengan illah. Kerana dia wujud yang zati, bukan wujud daripada sesuatu yang lain. Hakikat wujud tu kita tak tahulah. Nampak tak? Kita tak disuruh lebih pada tu. Kita mengisbatkan Allah Ta'ala wujud. Tak? Wujud mana? Wujud yang hakiki. Wujud yang mutlak, wujud yang hakiki. Mutlak dengan maksud tidak dikaitkan dengan tempat, dengan masa, dengan zaman, dengan sesuatu yang menjadi illah atau sebab kepada wujud. Tak ada. Bagaimana wujud tu? Itu bukan kemampuan akal kita dah, dan kita tidak disuruh pun pergi kaji bab wujud Tuhan ni bentuk mana. Tuhan Allah Ta'ala wujud. Guana hakikat wujud? Macam mana kita nak tengok? Itu tunggu boleh tengok sendiri di akhirat nantilah. Kalau Allah Ta'ala beri, amin. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita boleh melihat ila wajhihil karim, kepada wajahnya. Aizatihi, kepada zatnya. Jadi, hak tu Rasulullah SAW di sisi jumhur ahli sunnah melihat Allah di dunia. Kemuliaan kepada Rasulullah sahaja. Adapun secara sedar tidak ada orang yang melihat Allah di dunia ini. Di akhirat itu sabit dengan ayat Quran dan juga hadis. Apa? Jadi pada masalah dakhili dhihni, khariji dhihni, kharijil ayan ini ada tiga lah kedudukan. Kita kata benda itu reti. Ada reti dakhili dhihni. Tak? Perkara yang dalam akal saja dia tak ada. Tak, ada khariji dhihni tapi tak ada di luar. Jadi sini ni kata yang dimaksudkan waman athbataha, mereka yang memaksudkan mengisbatkan hal ini, memaksudkan bahawa tahakkuk sungguh tinya hal ini berada fi kharijil adhan,
pada kharij zihin, bukan hanya reti saja tapi ada. Wa illam takum mutahaqqiqatan, walaupun dia tidak tahakkuk fil kharijil a'yan, pada kharij a'yan sehingga boleh nampak. Dia tidaklah sampai tahap boleh nampak di luar. Tapi sungguhnya sungguh dia, bukan hanya reti. Molek kot kita kata gitu tak. Hak dakhili dhihni kita panggil reti saja. Khariji dhihni makna sungguh. Sungguh itu. Dan yang kharijil ayan ni makna ada sungguh ti di luar. Jadi mereka itu nak mengisbatkan hal ni, menyatakan ada sungguh hal itu fi kharijil adhan wa illam takun mutahaqqiqatan fi kharijil a'yan, walaupun tidak ada sungguh di luar sehingga boleh dilihat. Itu maksud mereka yang mengisbatkan. Walaisal muradu annaha mutahaqqiqatun fi dhihni faqat. Bukan maksud mereka hal itu hanya yang tahakkuk fi dhihin saja. Extramental. Extramental istilahnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ezri. Ustaz Ezri. Jazakallahu khairan. Istilah extramental. Betul? Extramental. Ada contoh tak tu Ustaz Ezri? Kalau beri contoh sikit orang yang ahli falsafah kata benda ada extramental. Jadi bukan maksud dia mutahaqqiqah fi dhihni faqat. Bukan ada fi dhihn saja, bukan hanya reti saja. Tapi ada sungguh. Ada sungguh. Tapi sungguh ti ada di luar. Tidak siapa tahap tu. Okey. Khilafan li ba'dihim, ini menyalahi bagi sebahagian mereka yang mengatakan kharijil adhan ni, kharijil dhihn ni kira sekali lah. Dua saja. Sama ada dia dakhili dhihni ataupun dia kharijil ayan. Di luar, makna kharij fil ayan, a'yan, dapat dilihat di luar. Nampak tak? Jadi itu pembahagian bagi masalah hal. Wa amma ala ra'yi man la yuthbituha, adapun di atas pandangan ulama yang tidak mengisbatkannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi malam ni panjang bincang bahar ni. Bincang bahar. Jadi itulah perbincangan yang ulama sebut berkaitan dengan ahwal. Dan perbincangan tu kita sekadar perbincangan ilmiah lah. Dan dalil itu pun masih kita kata yata'aradu, yatajazabu, masih hak ni kuat, hak ni kata kuat. Ala kulli hal, sebagaimana yang disebut oleh ulama muhaqqiqin, annahu la hala wa annal hala muhal, bahawa sebenarnya tak ada hal. Sebab dalil nak mengisbatkan ada hal itu belum sampai pada tahap kita kuat sehingga boleh kita kata ada. Maka ulama muhaqqiq kata sebenarnya hal tu tak ada. Wa annal hala muhal. Dan hal itu mustahil. Jadi sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.